أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasih pengurusi majlis, sahabat saya Ustaz Amir, Prof Amir. Boleh panggil Prof lagi ya? Okey, alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan Allah SWT, ahli-ahli jurukuasa, surau, datuk-datuk, datin-datin, sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi. Lama tak jumpa tuan-tuan kat sini. Alhamdulillah tahun ni tahun terakhir saya lah bersama Kak Husim kan. Minggu-minggu terakhir tinggal 2 minggu lagi. Ya, 2 minggu orang tak menghitung hari lah. Dengan Husim lepas ni kalau tuan-tuan jemput saya dah jadi mantan lah. Macam Prof Hamid Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan untuk Allah SWT, alhamdulillah, syukurillah, kita bersyukur kepada Allah SWT di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita yang paling besar tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat al-iman. Iman itulah yang paling berharga. Bukan duit kita yang banyak tuan-tuan. Bukan duit yang banyak tanda Allah Ta'ala sayang dengan kita. Bukan kerana harta yang banyak, bukan kedudukan pangkat kita, kedudukan kita yang menggambarkan kasih sayang Allah SWT pada kita. Bukan. Yang menggambarkan kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita yang sebenar adalah al-iman. Lagi mantap, lagi kuat keimanan kita kepada Allah, lagi banyak amal soleh kita, lagi hebat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita di hidup dunia ni kita tak senang sangat, kita tak kaya sangat, orang tak pandang sangat, followers kita dekat TikTok pun tak ramai sangat, contohnya, tak payah risau lah tuan-tuan. Yang penting kita berada di tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biar manusia tak kenal kita, biar manusia tak pandang kita pun, dan kalau kita masuk majlis pun kadang-kadang orang tak perasan pun kita ada ke tak ada. Orang tak tanya pun kita, contohnya. Punyalah tak penting kita di sisi manusia, tapi kalau kita dipandang mulia di sisi Allah SWT, itu sudah lebih daripada mencukupi tuan-tuan. Jadi itu nikmat yang paling besar yang patut kita syukuri. Tuan-tuan Allah SWT, tajuk yang kita akan bincang pada malam ni ialah pembinaan masyarakat harmoni berasaskan petunjuk Ar-Rasul, sempena sambutan Maulid Rasul. Terima kasih saya ucapkan kepada AJK Surau kerana memberikan peluang pada saya untuk sama-sama berkongsi sedikit sebanyak tentang tajuk ini. Okey. Dan belum terlambat untuk saya ucapkan salam Maulid Rasul untuk sahabat-sahabat semua, untuk tuan-tuan perempuan. Dan kita tahu bahawa Nabi SAW ini adalah hamba Allah Ta'ala yang sangat hebat, yang sangat mulia. Dan kalau kita ni tuan-tuan, kalau kita tidak mulia sangat, kalau kita tak terkenal sangat, kalau kita tak kaya sangat, kalau kita tak hebat sangat, cara nak meningkatkan kehebatan kita adalah dengan cara kita berbaik-baik dengan orang yang hebat-hebat. Kalau kita tak kaya, tapi kita berpeluang duduk bersama orang kaya, kita pun rasa macam orang kaya. Ibaratnya macam itulah. Kita tak ada kereta Ferrari contohnya, tapi kawan kita ajak naik kereta Ferrari tuan-tuan. Tak ada Lamborghini, contohnya lah, ni orang kata nafsu orang muda lah, Lamborghini kan. Turun tu tuan-tuan, walaupun menumpang rasa hebat tuan. Rasa hebat walaupun bukan kereta kita pun. Dan kadang-kadang pemandu je pun. Pemandu pada orang besar, tapi bila bawa kereta hebat ni kita rasa hebat. Itu analoginya lah tuan-tuan. Analoginya, kalau kita nak hebat tuan-tuan, kalau kita memang tidak ada kehebatan tersendiri, maka berbaiklah dengan orang-orang hebat, maka kita juga akan menjadi, insya-Allah, tempias-tempias kehebatan tu akan datang kepada kita. Samalah juga kita dengan Nabi SAW.
Oleh kerana Nabi itu sangat agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kalau kita berbaik dengan Nabi, ikut sunnah Nabi, taat pada perintah Nabi, maka kita akan turut menjadi hamba-hamba Allah Taala yang hebat, insya-Allah. Tak apalah orang kata menumpang pun tak apalah, demi untuk kebaikan kita dunia dan akhirat, ya. Jadi tuan-tuan mata Allah Subhanahu taala, kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah insan yang sangat agung, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan banyak bukti-bukti dia yang kita boleh tengok hari ini. Apa bukti dia? Bukti yang pertama, kalau kita mengucap, tuan-tuan, contohlah ada orang nak masuk Islam, dia pun punya yakin dengan Allah, la ilaha illallah, berhenti situ je. Sah tak iman dia, tuan-tuan? Tak sah. Walaupun sehebat mana dia percaya pada Allah, yakin sungguh dengan Allah, yakin dengan semua rukun-rukun iman, satu je dia tak percaya kepada Nabi je, tak sah iman dia, masuk neraka selama-lamanya. Itu dia kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni manusia, tuan-tuan, ya. Nabi ni manusia. Yang lain-lain tu bersifat ghaibiyat, benda-benda yang ghaib. Percaya pada Allah, ghaib. Kita tak pernah melihat Allah, kita cuma mendengar tentang Allah SWT. Malaikat, perkara ghaib, ya. Hari akhirat, perkara ghaib. Semua perkara ghaib. Tapi manusia yang ada dalam rukun iman itu Nabi, manusia, tapi kedudukan dia subhanallah sangat hebat, hingga kan boleh membatalkan, menjadikan iman tidak sah, tuan-tuan, tanpa beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punyalah hebat, tuan-tuan. Jadi tak rugi, tuan-tuan, kalau kita menumpang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan kita menjadi hebat juga apabila kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa kita cerita ni semua, tuan-tuan? Kita nak menghargai. Sebab patah orang tua kata apa dia? Tak kenal maka tak cinta. Kita tak cinta pada Nabi ni, tuan-tuan, sebab kita tak kenal sangat Nabi. Kita tak kenal sangat. Berapa kali dalam seminggu kita cerita pasal Nabi? Tak banyak, tuan-tuan, ya. Berapa kali sebulan kita cerita pasal Nabi? Berapa banyak kita berselawat kepada Nabi? Tak banyak, tuan-tuan. Jadi kita tak kenal Nabi. Yang tidak ada kekuatan untuk kita bercerita tentang Nabi, dan tidak banyak kita berselawat kepada Nabi kerana rasa cinta tu kurang. Jadi sebab itulah, walaupun apa orang katalah, sambut Maulid Rasul ni bid'ah dan sebagainya, tak apalah, orang kata bid'ah pun bid'ah lah. Kerana kalau kita tidak ada buat macam ni, macam begini, maka masa bila kita nak ingat Nabi? Ya, masa bila kita nak ingat Nabi? Tapi alhamdulillah adanya masa macam begini, walaupun hanya sekali setahun kita cerita tentang Nabi, tapi sekurang-kurangnya kita ada masa untuk mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kelebihan juga, tuan-tuan, Nabi ini diutuskan untuk seluruh umat manusia dan juga jin. Dan Nabi SAW diutuskan rahmatan lil alamin, rahmah untuk seluruh alam. Artinya Nabi ini bukan hanya diutuskan untuk memberikan rahmat kepada manusia, bukan hanya rahmat kepada orang yang Islam, tak. Bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada jin, bahkan kepada makhluk-makhluk pun. Makhluk-makhluk pun dapat nikmat, dapat rahmat, dapat ketenangan, dapat kesenangan dengan pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, tuan-tuan, dalam perang, kalau umat Islam berperang, ya, dengan orang yang bukan Islam dalam satu peperangan, orang yang tidak berperang, orang tua, walaupun dia musuh Islam, kalau dia tak berperang, tak boleh bunuh dia, tuan-tuan. Rahmat tak? Rahmat. Padahal kafir tak kafir tu, boleh bunuh tak? Boleh bunuh tu dalam perang. Tapi oleh kerana dia orang tua yang tak berperang, tak boleh bunuh dia, maka rahmat juga walaupun dia orang kafir. Orang perempuan dalam perang ni, oleh kerana dia tak berperang, ya, maka tak boleh bunuh dia. Kanak-kanak tak boleh bunuh.
Bahkan pokok-pokok pun dalam peperangan tuan-tuan dilarang. Nabi larang tentera-tentera Islam daripada memusnahkan pokok-pokok tuan-tuan. Pokok pun dapat rahmat daripada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kehebatan. Satu lagi kehebatan saya nak share dengan tuan-tuan, kehebatan menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Allah Taala tak bagi azab secara tunai tuan-tuan. Ini pun satu rahmat yang besar. Ya? Bayangkan kalau kita ini berada dalam zaman atau menjadi pengikut Nabi Musa, Bani Israel. Tuan-tuan, dosa kecil je pada pandangan kita, tapi Allah Ta'ala musnahkan mereka. Kalau tuan-tuan baca ayat Al-Quran berkaitan dengan kaum Bani Israel yang disumpah oleh Allah Ta'ala menjadi monkey, monyet tuan-tuan. Kunu kiradatan khasiin. Ya, jadilah kamu kera-kera, monyet-monyet, buruk-buruk yang hina dina. Apa kesalahan mereka tuan-tuan? Kesalahan mereka, kita angkat ikan je pun. Pada zahir kita lah nampak, bukan bunuh orang pun. Ya? Bukan nampak benda yang besar sangat. Apa kita angkat ikan? Sebab apa? Sebab zaman itu, hari Sabtu, mereka dianggap hari yang mulia. Macam hari Jumaat kita sekarang lah. Hari Sabtu tak boleh tangkap ikan. Jadi orang Bani Israel ni, Yahudi ni, dia cerdik tuan-tuan. Cerdik dan penipu. Cerdik dan menipu. Dia bukan setakat tipu manusia, Tuhan pun nak dia tipu. Ya? Tuhan pun dia nak tipu. Macam dia tipu. Oleh kerana hari Sabtu itu tak boleh tangkap ikan, dia tak pergi tangkap hari Sabtu. Dia pergi hari Jumaat tuan-tuan. Dia pergi hari Jumaat, dia buat apa? Sebab hari Sabtu ni, dia memang cabaran Allah Ta'ala bagi memang hebat. Ikan naik. Kan? Gemuk-gemuk je ikan. Ya, segar-segar bugar ikan naik kan hari Sabtu. Hari yang tak boleh tangkap ikan masa tu lah ikan, happy seronok kan. Sebab hari tu tak boleh tangkap ikan. Jadi apa cara dia buat? Dia pergi hari Jumaat, dia gali parit tuan-tuan. Dia tahu dekat pinggir-pinggir sungai kan, dia gali parit besar-besar. Okey. Jadi bila hari Sabtu ikan naik, ikan masuk dalam parit. Bila turun air, ikan lekat dalam parit. Masuk dalam parit tu, dia tak datang hari Sabtu. Dia tarik Ahad. Itu je kesalahan dia tuan-tuan. Tetapi Allah Ta'ala telah menghancurkan mereka. Dengan apa? Jadikan kera dan monyet. Dia sebutkan dalam hadis tuan-tuan, dia ada kalangan ramai-ramai tu, ada yang baik, ada yang dah larang. Tak payah buat, kamu tak buat, tak boleh ni. Ini Nabi dah larang, Nabi Musa dah larang yang tak boleh ni. Nanti kamu dapat kemurkaan Allah. Tapi ada setengah-setengah ni degil tuan-tuan. Ya, macam hari inilah tuan-tuan. Hari ini kadang-kadang kita berada dalam masyarakat, ramai yang buat benda yang salah, bukan tak ada orang menegur. Ada ramai orang menegur, tapi ramai masih buat keras kepala, tak nak dengar cakap. Akhirnya Allah Ta'ala musnahkan mereka. Diceritakan tuan-tuan, hari selepas berlakunya peristiwa tersebut, maka orang-orang yang menegur ni, tiba-tiba dia rasa macam, mana dia orang ni? Yang semalam dia cakap nak pergi tangkap ikan ni kan? Cari-cari tak jumpa. Biasa dia ada lah lepak-lepak kan? Akhirnya apa yang berlaku? Mereka pun pergi tengok rumah, dekat rumah. Tengok ketuk-ketuk pintu tak buka. Lalu dia kejenguk-jenguk, dia nampak memang ada monyet dalam rumah tu. Dan ulama menyebutkan bahawa monyet-monyet itu kenal mereka itu yang datang, kawan-kawan dia. Ya? Dan tetapi mereka, orang ini tak kenal lah siapa dia, sebab muka dah berubah, dah jadi monyet, tuan-tuan. Monyet real punya tuan-tuan. Dan akhirnya selepas 3 hari mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa apa? Dosa tangkap ikan je pun. Tapi zaman dulu tuan-tuan, syariat dahulu, kalau buat salah terus bagi cash. Kan? Banyak kes-kes yang Allah Ta'ala terbalikkan bumi. Kes Nabi Lut, contoh kes pengikut Nabi Lut, dia terbalikkan bumi. Ya, macam-macam. Jadi kita umat Nabi Muhammad SAW ni, buatlah dosa apa benda pun. Buat dosa apa benda pun,
tetap tidak dijatuhkan hukuman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan kalau hari ini sama macam dulu, hai ramai kita jumpa monyet-monyet. Kan? Buat dosa sekeliling pinggang. Ke mana kita pergi berdosa? Tadi masa sebelum datang tuan-tuan, saya search surau kampung Datuk Abu Bakar Baginda ni. Tengok dekat Facebook tuan-tuan, sekolah menengah, sekolah agama Datuk Abu Bakar Baginda dengan surat apa semua sekali, apa nama ni, sekolah kan. Profile picture dia perempuan seksi tuan-tuan. Tak tahu, saya rasa kena hack tu. Account kena hack. Seksi bukan biasa-biasa punya seksi. Sangat-sangat seksi tuan-tuan. Tapi jangan carilah. Jangan carilah. Jangan tuan-tuan pergi cari pula. Saya nak cerita je mana maksiat tu berlaku kat mana-mana je. Buka kita nak tengok benda baik pun kadang-kadang jumpa benda tak baik tuan-tuan. Jadi nak ceritanya, kelebihan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di antaranya Allah Taala tangguhkan. Dulu orang kata tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa kalau kita rasa berdosa, orang takut nak pergi Mekah. Orang kata dulu kita selalu dengar tuan-tuan. Pergi Mekah nanti tak jumpa cari jalan lah, tak nampak Kaabah lah, macam-macam cerita kan. Pergi sana panas lah, macam-macam. Sebab kononnya kerana telah banyak dosa buat sebelum datang tunai haji. Sebenarnya kalaupun ia berlaku, ia bukan kaedahnya Allah Taala membalas perbuatan manusia di dunia. Kalau bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala memang menangguhkan balasan mereka. Sebab itulah kalau contoh berlaku bala bencana, banjir. Banjir kat mana tu? Itu banyak maksiat tu. Tak boleh kita kata macam tu tuan-tuan. Tak boleh, sebab kita tidak pasti adakah itu benar sebagai balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berlaku gempa bumi dekat Indonesia tu tengok tu, maksiat banyak tu. Tak boleh tuan-tuan. Sebab kita tidak tahu secara pasti adakah itu memang hukuman Allah Taala ataupun itu memang bencana semula jadi. Sebab dia ada gunung berapi. Kita kat Malaysia ni kenapa tak ada gegaran, tak ada kena gunung berapi? Sebab kita tak ada gunung berapi tuan-tuan. Contoh macam tu. Tapi sebab umat manusia ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang ditangguhkan. Itu satu rahmat yang besar tuan-tuan. Kita tengok hari ni orang buat berbagai-bagai jenis maksiat. Apa maksiat? Tak ada yang tak buat. Semua dia buat. Tapi okey je. Kaya raya, senang lenang. Sebab apa? Sebab memang Allah Ta'ala tangguhkan azab bagi kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Itu satu rahmat yang besar yang Nabi SAW bawa kepada kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja-saja je hantar. Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada matlamat dia. Ada matlamat dia. Matlamat dia bukan hanya sekadar bila sampai Maulid Rasul kita pun berselawat. Bagus selawat. Tapi tak cukup tuan-tuan. Selawatlah 1000 kali pun tak cukup. Apa yang cukup? Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda sebenar kita kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup berselawat tuan-tuan. Walaupun berselawat tu bagus, kita tidak nafikan. Kan? Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyara. Maka sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat kepada Nabi sekali, maka Nabi akan selawat kepada kita 10 kali. Memang tidak dinafikan, pahalanya besar, ganjarannya besar. Tetapi tak cukup hanya berselawat. Kita kena ikut. Jadikan Nabi SAW sebagai qudwah ataupun uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana narjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pada Nabi itu bagi kamu adalah uswah, ikutan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hari akhirat dan menyebut nama Allah dalam keadaan yang banyak. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, itu mukaddimah kita. Sebab apa? Kita nak tuan-tuan faham dan rasa
kecintaan kepada Nabi SAW. Kerana kalau kita tak rasa cinta, kalau kita tak nampak Nabi seorang yang hebat, kalau kita tak nampak Nabi ni sebagai satu contoh, kalau cinta kita pada Nabi tak kuat, kita tak nak ikut Nabi, tuan-tuan. Ya, kita tak nak ikut. Sebab biasanya kita ikut orang yang kita hormat. Biasanya kita ikut kata orang yang kita sayang. Sebab tu dalam contoh, tuan-tuan, kalau kita sentuh sikit bab pendidikan anak-anak lah. Kan? Saya cerita bab anak-anak ni memang boleh cerita sikit lah. Kalau tuan-tuan ada anak 6, saya ada anak 16, tuan-tuan. Okey? 16 anak ni cabarannya berbagai-bagai lah. Kan? Tuan-tuan tahu kalau ada anak, satu anak yang sangat baik, ikut je. Kan? Tiru je apa yang mak ayah dia buat. Ada anak yang kena tarik, kena ajak. Ada anak yang kena marah-marah sikit, baru dia ikut. Ada anak yang kena rotan, baru dia ikut. Ada anak yang rotan pun tak pakai, tuan-tuan. Rotan dia kata tak sakit, kata dia. Nak ceritanya, bercerita berkaitan dengan pendidikan anak-anak. Baik, tuan-tuan, kita balik kepada pembinaan masyarakat harmoni ni berasaskan petunjuk Rasul. Berbalik tadi, kalau contoh berbalik pada yang pendidikan tadi, kalau anak itu tidak menghormati ayah dia, tidak ada al-hub, tidak ada kasih sayang antara anak dengan ayah, anak benci ayah, ayah benci anak, mak benci anak, anak pun benci mak, dakwah payah nak sampai, tuan-tuan. Anak-anak payah nak dengar mak dia yang dia benci. Okey? Sama juga suami isteri kalau dia berkelahi, tuan-tuan, cakap apa benda pun dia tak dengar. Tapi kalau dia sayang, suami sayang pada isteri dia, isteri sayang pada suami dia, maka dia akan jaga hati suami dia, jaga hati isteri dia. Dia akan ikut, tuan-tuan. Ya? Itu fitrah semula jadi manusia macam tu. Jadi sebab itulah bila saya ceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita nak supaya kita sayang, nampak Nabi itu memang seorang yang hebat, yang tidak ada orang lain yang boleh, yang kita patut contohi kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita nak ikut Nabi? Kerana Allah memerintahkan kita ikut Nabi. Ya? Dan tanda kita sayang Allah ialah kita sayang kepada Nabi. Tak sempurna kecintaan kita kalau kita hanya cinta pada Allah tapi tak cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maksudnya apa dia, tuan-tuan? Kalau kamu mencintai Allah, ni tengok syarat dia. Kalau kamu betul-betul cinta Allah, kamu fattabi'uni, maka kena ikut aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya kamu akan disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuan-tuan, mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita dah nampak Rasul itu, Nabi itu sebagai seorang yang hebat, yang luar biasa dan patut diikuti, maka barulah kita rasa mudah, ya, untuk kita dalam apa-apa saja perkara kita tahu. Apa-apa perkara rujuk kepada Nabi. Apa-apa perkara modelnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang lain. Bila nampak kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sekarang ni kita tengok masyarakat hari ini dah semakin jauh daripada ajaran Islam, jauh daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah hari ini banyak masalah, tuan-tuan. Hari ini masalah kenapa? Kerana manusia semakin jauh daripada Islam. Manusia semakin jauh daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sebab itulah masalah banyak berlaku. Kalau tidak ada cara lain untuk selesai masalah yang dihadapi oleh manusia hari ini kecuali mereka kembali kepada Allah, kembali pada Rasul, ajaran Allah, ajaran Rasul, barulah boleh selesai masalah. Kalau kita tidak kembali kepada ajaran Allah dan Rasul, maka selama itulah kita berada dalam keadaan yang lemah, tuan-tuan. Kita tengok sahabat-sahabat dulu. Kenapa mereka hebat? Kehebatan mereka bukan pada fizikal, tuan-tuan.
Tapi kehebatan mereka kerana keimanan mereka pada Allah, kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Dua sumber kehebatan yang akhirnya kekuatan ini boleh menakluk 2/3 dunia, tuan-tuan. Kehebatan syariat Allah dan juga syariat Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, mata Allah SWT, kita nak membina masyarakat. Okay? Nak membina masyarakat ni, bila kita cerita tentang pembinaan ni, tuan-tuan, ada banyak benda-benda yang kita kena tengok. Kita nak bina surau yang cantik, yang indah ni, tuan-tuan, bukan boleh. Sebab sebelum ni saya rasa memang hutan kot. Memang kebanyakan kawasan hutan nak. Boleh tak kita datang terus bina rumah, bangunan? Tak boleh, tuan-tuan. Nak bina ni kenapa? Buang dulu. Kalau ada pokok yang besar, tebang dulu. Kalau nak tanah tak rata, ratakan dulu. Tak cukup tanah, pergi ambil tanah tempat lain, timbun. Nak bina sesuatu benda bukan mudah, tuan-tuan. Ni apa lagi nak membina masyarakat. Ya? Jadi macam mana kita nak bina masyarakat? Maka seperti mana kita dah yakini bahawa cara Nabi lah cara yang terbaik. Cara Nabi kenapa terbaik? Kerana terbukti. Nabi dah bina masyarakat ini sejak zaman, sebab dah ribuan tahun yang lepas. Macam Prof sebutkan tadi. Kan? Macam mana daripada masyarakat yang sembah berhala tu boleh tukar sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada masyarakat yang berbunuh-bunuhan antara satu sama lain, bertukar menjadi manusia yang sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara Nabi berjaya. Diiktiraf bukan sahaja oleh orang Islam. Orang yang bukan Islam pun mengiktiraf kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan macam mana orang yang pada zaman dahulu boleh tanam anak hidup-hidup, tuan-tuan, tapi bila datang syariat Nabi, mereka berhenti daripada segala bentuk perkara-perkara kezaliman tersebut. Inilah kehebatan yang pada Nabi. Ya? Jadi bila kita nak lihat, ya, dalam pembinaan masyarakat ni, contoh yang terbaik ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan macam mana Nabi buat untuk membina masyarakat ini? Semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, disebutkan oleh ulama, antara perkara utama yang dibina, yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membina masjid, tuan-tuan. Kenapa masjid? Kenapa masjid? Kenapa surau? Kalau kita surau lah. Kerana di sinilah tempatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah tempat kita menuntut ilmu. Di sinilah tempat kita mengukuhkan ukhuwah, persaudaraan. Sebab itulah di antara perkara selain daripada Nabi membina masjid, Nabi juga mempersaudarakan di antara golongan Muhajirin dan Ansar. Masjid, pembinaan ukhuwah. Dua-duanya penting, dua-duanya berkait rapat. Kenapa, tuan-tuan? Sebabnya, sebagai contoh, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak suka dekat imam, tak suka dekat prof contohnya, tuan-tuan tak datang surau, baik pergi tempat lain. Kalau kita tak suka dengan muazzin, kadang-kadang kita tak datang surau, tuan-tuan. Kalau kita tak sayang, tak suka, tak ada hubungan yang bagus, yang rapat, berkelahi antara satu sama lain, kita pergi surau lain, tuan-tuan. Ini berlaku. Tak zaman dulu sampai sekarang pun berlaku. Sebab tu bila kita dapat duduk di surau ini, tuan-tuan, ya, itu tandanya ada hubungan cinta, ukhuwah, persaudaraan di antara kita. Dan itu sangat penting dalam membentuk masyarakat. Dan inilah tempat dia. Ya, surau inilah tempat dia, tuan-tuan. Ya. Sebab itulah kita tengok, kenapa Nabi SAW menjadikan masjid sebagai yang pertama sekali dibina. Bila Nabi SAW berhijrah, seperti mana disebutkan oleh Ibn Qayyim dalam kitab dia Zadul Mi'ad, katanya, wa kabbara al-muslimuna farhan bi qunubi wa kharaju li liqa'i fasara hatta nazala bi Quba fi Bani Amr bin Auf fa aqama fihim 14 lailah wa assasa Masjid Quba. Ini masjid awal yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Masjid Quba kat Madinah, tuan-tuan. Jadi apa ceritanya kat sini? Kenapa Nabi membina masjid?
Seperti mana kita jelaskan tadi, itulah pertemuan, tempat pertemuan. Okey, kalau tuan-tuan dapat tengok hari ni lah. Kalau saya tanya tuan-tuan, dekat kampung ini, contohnya, ni tak ada kampung sangat lah. Nama je kampung tapi sebenarnya bandar juga ni. Tuan-tuan, yang mana paling rapat hubungan tuan-tuan antara ahli-ahli surau ni yang datang ke surau hari-hari ni dengan orang yang tak datang surau? Saya pasti orang yang paling rapat adalah orang yang datang ke surau. Kalau kita ada jiran sebelah rumah tuan-tuan, sebelah rumah jiran kita, tapi tak datang ke surau, dia tak rapat dengan kita tuan-tuan. Sebab biasanya orang tak datang surau ni dia tertutup sikit. Kadang-kadang dia tak hirau pun. Kadang-kadang kita tegur pun, angkat tangan kita pun tak angkat. Jiran sebelah tuan-tuan. Sekarang masyarakat sekarang ni Islam tuan-tuan. Jadi sebab itulah bila Nabi SAW nak membina masyarakat Islam itu, antaranya adalah masjid, tempat pertemuan. Hari-hari kita duduk bersama tuan-tuan, walaupun kadang-kadang kita tak suka dan sebagainya, tapi kalau kita datang ke masjid surau hari-hari kita bersalaman, maka dia akan hilang rasa tak suka, rasa kebencian mungkin dia ada sikit-sikit tu, mungkin dia akan beransur hilang. Sebab ini tempat yang penuh rahmah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tempat Allah Taala menurunkan rahmah. Allah Ta'ala buka pintu-pintu hati kita untuk menerima, contohnya pesanan-pesanan, ustaz-ustaz datang kemari memberikan tazkirah dan sebagainya. Maka inilah pusat atau tempat yang paling utama. Jadi kalau di zaman Nabi SAW, semua urusan dibuatkan masjid, kecuali yang tak dibuatnya adalah pelaksanaan undang-undang hukuman. Orang pancung orang contohnya yang membunuh, qisas, tak buat dekat masjid tuan-tuan. Hukuman-hukuman tak dibuat. Tapi dalam kes-kes lain banyak dibuat. Contoh dalam kes yang melibatkan apa dia? Yang melibatkan li'an, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar li'an? Li'an ni adalah satu kes di mana seorang suami dia balik rumah, contohnya dia tengok isteri dia sedang melakukan persetubuhan dengan satu lelaki lain, contohlah. Okey, maka suami itu akan menuduh isteri dia, menuduh isteri dia melakukan perzinahan. Kalau ikut undang-undang Islam, dia panggil qadhaf tuan-tuan. Ikut undang-undang Islam, kalau seorang yang menuduh orang lain melakukan persetubuhan, zina ataupun liwat, maka orang itu dianggap telah melakukan qadhaf dalam Islam. Apa hukuman qadhaf? Hukuman dia adalah kalau sabit kesalahan, dia kena dirotan sebanyak 80 kali rotan mengikut undang-undang Islam. Tetapi dalam kes ini yang menuduh siapa? Yang menuduh adalah suami. Suami ada bukti tak? Suami tak ada bukti. Tak ada orang melihat. Dan kedua-duanya, yang lelaki tersebut dan juga isteri dia tak mengaku dia melakukan zina. Dibawa ke mahkamah. Maka mahkamah arahkan supaya dia membuat li'an. Artinya membuat sumpah tuan-tuan. Li'an ni adalah sumpah. Sumpah berapa kali? 5 kali sumpah tuan-tuan. 5 kali bersumpah. Suami akan bersumpah bahawa dia telah, maknanya mengatakan menuduh isteri dia melakukan zina. Dan yang kelimanya, dia kena kata anna la'natallahi alai in kuntu minal kadhibin. Contoh macam itulah. Dia akan laknat Allah akan ditimpa ke atasnya kalau dia berdusta. Dibuat ke mana? Dibuat ke masjid tuan-tuan. Bahkan disunatkan lelaki itu naik atas mimbar. Kalau isteri dia ada, ditunjuk, itu isteri aku, kata dia, dia telah melakukan zina. Contohnya dibuat di masjid tuan-tuan. Artinya banyak benda-benda boleh diselesaikan di masjid ataupun di surau. Okey. Jadi cuma persoalan sekarang tuan-tuan, persoalannya macam mana kita nak tarik orang. Ini persoalan utamalah. Kita sekarang nak usaha nak membina. Kalau kita bina orang yang dah ada di surau ni, tak apalah. Dan saya yakin orang yang dah ada kat surau ni dah terbina dah ukhuwah dia. Masyarakat yang baik dah ni. Masyarakat yang harmoni dah ni, yang duduk kat surau ni, insya-Allah. Kalaupun ada sikit-sikit yang tak kena tu, tak ada masalah. Itu perkara kecil yang boleh dia settle kat surau, insya-Allah. Duduk makan-makan, kan, biryani kambing ke sekali-sekala contohnya, kan, selesai lah tu. Ni masalahnya yang majoriti ni,
Majoritinya tak datang ke surau, tuan-tuan. Saya yakin ramai ni kalau datang semua tak cukup ni, tuan. Siapa ke tangga ni? Buktinya bila? Buktinya masa bulan Ramadan. Ya? Buktinya semasa bulan Ramadan. Bila Ramadan, tuan-tuan, siapa ke tangga? Kita sampai. Sampai ke atas. Sampai ke atas. Bukan kat tangga, ke atas. Tuan. Kita habis pukul apa ni? 8.30. Okey, tuan-tuan, 8.30. Baik, kita ada lebih kurang 10 minit lagi, tuan-tuan. Jadi, sekarang ni macam mana kita nak cari jalan, tuan-tuan, ya, supaya orang datang ke surau kita ni macam solat Jumaat. Bila cerita pasal ni, tuan-tuan, saya tertarik dengan satu kisah perkara apa yang viral berlaku dekat masjid. Tuan-tuan tahu tak? Masjid mana? Masjid Temeluh Jaya, tuan-tuan. Dekat Temeluh. Kat sini saya tak tahu dia tak macam tu. Pernah pergi melawat, alhamdulillah, tuan-tuan. Alhamdulillah. Itu benchmarking lah tu. Pergi tengok macam mana apa yang mereka buat. Antara perkara yang penting, tuan-tuan, yang saya nampak di mana-mana saya pergi, kurangnya publicity, tuan-tuan. Kurangnya publicity. Kita ada program dekat surau, dekat masjid, tapi kita tak buat seperti mana yang kita buat untuk tujuan-tujuan yang lain. Contohnya kalau orang berniaga, tuan-tuan. Sebab tu dalam apa hal pun, apa benda yang baik pun, tuan-tuan, dia terletak kepada publicity, promosi. Saya buat contoh mudah, tuan-tuan. Contoh ni mungkin agak orang kata ekstrim sikit lah. Tapi nak ceritanya, contoh, tuan-tuan, kalau orang berniaga, penipu ni, orang berniaga ni scam, tuan-tuan, bukan betul pun. Okey, dia kata satu ubat ni boleh merawat stres secara automatik, instant, segera. Dan dia ambil apa? Dia ambil tai kambing kering, tuan-tuan. Tai kambing dia letak dalam kotak, dia bungkus cantik-cantik, dia buat promosi habis-habisan. Harga dia 1,000, tuan-tuan. Harga dia sangat mahal, 1,000 harga dia. Tak payah buat apa-apa, kata dia. Pegang tu, dia bagi spray sikit, bagi wangi-wangi, cium je, hilang stres. Harga dia 1,000, tuan-tuan. Tapi hari-hari dia iklan. Menipu. Tak betul pun. Lepas tu dia bawa lah satu orang, dia mampu bagi testimoni kan. Testimoni puak-puak dia belaka. Saya betul. Walaupun berbaloi lah, walaupun bayar 1,000, saya memang stres dah lama, dah bertahun-tahun dah. Tapi bila saya dapat yang ni, tak payah buka apa benda pun, cium je, hilang stres. Orang beli, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab promosi. Dan promosi ni, tuan-tuan, dia tak boleh buat sekali, dia berterusan. Tapi kalau kita ada produk yang bagus, yang sangat baik, ya, orang pencen macam saya ni, tuan-tuan, apa masalah dia? Antaranya lutut. Contoh, sakit lutut, tuan-tuan. Ada produk harganya RM5 je, tapi sangat mujarab. Tapi tak cerita kat orang pun. Promosi tak ada. Dia makan ubat seorang-seorang, dia ceritalah kat jiran ni seorang dua. Harga dia RM5 je, tapi sangat mujarab. Ada orang beli, tuan-tuan? Tak ada orang beli. Sebab apa? Tak ada promosi. Promosi buatlah seorang dua orang. Jadi nak ceritanya apa dia, tuan-tuan? Kalau kita boleh buat surau kita ni, produk surau kita ni, ya, contoh, saya tahu tuan-tuan dah buat ni semua ni. Cuma ni nak ceritanya secara umum, ya. Secara umumnya kalau surau-surau, masjid-masjid boleh buat promosi sama macam promosi perniagaan, bisnes, tak putus-putus, tak berhenti-henti, buat secara agresif, saya yakin, tuan-tuan. Okey, sebab manusia ni secara umumnya dia tidak mudah untuk berubah. Manusia ni kalau kita ambil produk lah, kita kempen, contoh yang paling mudah, tuan-tuan, kalau kempen apa dia? Takaful, insurans. Takaful, tuan-tuan, orang yang paling takut sekali bila telefon insurans. Letak terus, tuan-tuan. Insurans, sorry, tak minat. Padahal matlamat, dia punya matlamatnya sangat baik, dia punya produk tu sangat bagus contohnya, tapi kita tolak sebab apa? Sebab kita tak yakin. Ya, kita tak yakin dengan produk tu. Jadi orang yang jadi ejen, dia tak berhenti sekali.
Walaupun dia tahu kita tak suka, dia telefon lagi, telefon. Seminggu 2 minggu telefon lagi. Dia telefon sampailah kita kata kita give up tuan-tuan. Menyampah betul aku. Okey aku belilah. Sampai macam tu sepatutnya kita buat untuk surau masjid tuan-tuan. Tapi jarang-jarang berlaku. Kita pergi masjid mana-mana pun, kempen solat Jumaat tak banyak saya nampak. Ke mana-mana pun. Ya sepatutnya lah kalau boleh dibuat macam orang bisnes tuan-tuan. Dekat simpang tu ada satu, jom solat Jumaat, pahalanya 27 kali ganda lebih baik daripada solat di rumah. Pergi dekat situ jumpa lagi banner, kemudian pergi kat sana, berata tempat tuan-tuan. Contohnya lah. Sebab apa? Sebab dakwah ini tuan-tuan, pada kebiasaannya dia tidak hanya berkesan, dia tak boleh mengubah orang sekelip mata, sekali tak cukup. Sebab mengajak orang ni ke surau tuan-tuan, sebab surau ni bukan tempat yang menyeronokkan, kecuali orang yang ada keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tanya anak-anak kita, ini anak-anak kita ni, mana lebih seronok? Duduk di surau ke duduk depan komputer tengok Hindustan? Cuba tanya anak-anak, mana lebih menyeronokkan? Confirm jawapan dia seronok dekat depan komputer. 2-3 jam tengok Hindustan pun okey. Datang surau setengah jam pun geliat sana sini kan. Contoh. Sebab surau bukan tempat yang menyeronokkan kecuali orang yang dapat rasai kemanisan dia, dapat rasa rahmat Allah turun di surau dan masjid, dapat rasa ketenangan jiwa bila berada dalam surau. Seronok, tenang sampai tertidur tuan-tuan. Itu tanda ketenangan lah tu. Contoh dekat surau cepat mudah tidur kan. Itu kehebatan tuan-tuan. Jangan kita tengok dari sudut negatif. Datang surau, ketenangan dapat dilihat. Bila orang yang payah tidur, dia boleh tidur tuan-tuan. Duduk bersila macam ni, boleh lena tuan-tuan. Itu tanda ketenangan. Itu tanda ketenangan tuan-tuan. Sebagai contoh. Jadi nak tarik orang ni bukan senang tuan-tuan. Sebab menarik orang ni tuan-tuan, dia adalah satu proses dakwah. Menarik orang ke surau, menarik orang buat baik adalah satu proses dakwah. Dan proses dakwah tidak berlaku dalam tempoh yang singkat. Nabi SAW berdakwah hanya untuk menanam akidah, keyakinan pada diri umat manusia pada masa itu. Zaman jahiliyah 13 tahun tuan-tuan. Dakwah dia apa dia? U'budullah wajtanibut taghut. Itu je dakwah dia. Sembah Allah, tinggalkan penyembahan berhala. Taghut ni semua penyembahan berhala. Itu dakwah 13 tahun tuan-tuan. 13 tahun tu pun tak ramai sangat yang beriman. Sehinggalah Nabi berhijrah ke Madinah 10 tahun di sana. Dan lebih ramai orang beriman bila Nabi berhijrah. Bermulanya Fathu Makkah, balik dah pergi bina negara Islam Madinah, balik buka Makkah, barulah ramai orang masuk. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berduyun-duyun orang masuk dalam Islam. Tapi prosesnya panjang tuan-tuan. Jadi kalau kita cerita tentang pembinaan masyarakat, masyarakat yang harmoni, maksudnya dia prosesnya bawa mereka ke surau. Itu proses yang paling mudah antaranya, tapi bukan senang. Artinya kalau kita nak bina seorang-seorang payah. Bina tempat dia, center dia, pusat dia adalah surau masjid. Itu center dia. Jadi kita kena cari jalan macam mana nak bawa, nak tarik orang yang payah sangat, liat sangat nak datang ke surau ni. Macam mana nak tarik dia? Yang paling mudah tapi tak lama kesannya ialah dengan jamu makanan. InsyaAllah tuan-tuan, di mana-mana pun saya pergi tempat dia, kalau ada island malam ni nasi Arab, kambing, InsyaAllah tuan-tuan penuh surau. Malam ni ada kambing golek 3 ekor, InsyaAllah seluruh taman turun tuan-tuan. Tapi ini bukan kaedah dakwah. Kalau sekali-sekala boleh, tapi takkan hari-hari nak bagi makan kambing tuan-tuan. Banyak lagi benda yang lebih bermanfaat. Tapi itu salah satu kaedah, tapi itu bukan kaedah yang boleh berkekalan. Jadi kaedahnya ialah tackle hati-hati. So macam mana kaedah dia? Jadi prosesnya panjang tuan-tuan. Tapi kalau kita buat dengan penuh keikhlasan, insya-Allah kita minta bantuan daripada Allah Subhanahu Taala,
kita yakin ya bahawa manusia itu kadang-kala perubahan itu berlaku bukan datang serentak. Ya, tetapi kita perlu memainkan peranan. Setiap ahli jemaah, kalau saya boleh bawa kaedah yang dibuat oleh orang berniaga, tuan-tuan. Saya suka kait dengan perniagaan sebab kaedah itu sangat praktikal. Kalau tuan-tuan biasa dengan perniagaan multi level, direct selling, tuan-tuan, orang yang berjaya ialah orang yang berjaya rekrut orang lain. Itu konsep yang sangat bagus kalau kita amalkan dalam Islam, dalam dakwah kita sangat cantik. Seorang tu dia kata, awak tak payah cari ramai, awak cari 3 orang je. Okay? Awak cari 3 orang saja, bagi tahu dia yang pertama. Contoh, kalau kita suami, yang paling kurang bawa isteri, kemudian seorang anak, 3 cukup. Kalau semua orang berjaya bawa 3, petang anak kita tu nanti kita bagi tahu pada dia, kamu cari kawan 3 orang, bawa surau. Ini sistem multi level, boleh dibuat dalam Islam, tuan-tuan. Isteri pula kita bagi tahu, okey, awak punya kerja, ajak kawan 3 orang pergi surau. Besok ada majlis, ada program, 3 orang bawa 3 orang, dia akan berkembang, tuan-tuan, penuh surau ni. Persoalannya sekarang, sejauh mana kita sebagai individu Muslim telah menjalankan tanggungjawab kita, mengajak orang lain untuk sama-sama ke surau. Sebab ramai orang yang baik untuk diri sendiri, dia saleh tetapi tidak muslih. Dia baik seorang-seorang, tuan, tak cukup. Dia kena saleh dan muslih. Dia baik untuk diri dia, tetapi dia juga memperbaiki orang lain, mengajak orang lain. Ya. Jadi sebab itulah, tuan-tuan dan Allah SWT, kita insya-Allah lah, dengan sempena kita menyambut Maulid Rasul SAW, di antara tugas yang paling utama yang Nabi buat adalah dakwah. Dan kerana dakwah Nabi itulah dapat kita rasai nikmat hidayah Allah SWT sampai hari ini, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan Allah SWT, tepat 8.30. Saya rasa sekadar itulah sedikit perkongsian daripada saya pada malam ni. Mudah-mudahan ada kebaikannya sikit sebanyak, ya. Jadi kalau yang baik semuanya daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang adalah kelemahan sendiri, minta maaf banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur